perjumpaan dengan ahli-ahli. Selepas Rafizi kalah, dia dah buat perjumpaan dengan ramai lah kumpulan-kumpulan kami. So saya salah seorang yang ada, cuma masa tu saya tak boleh datang sebab saya ada program lain, jadi saya hantar saya punya anak buah lah untuk join. Dan dalam perbincangan mesyuarat tersebut, Rafizi mengatakan bahawa ada ura-ura dia akan undur diri, tetapi dia nak supaya kami buat sesuatu dalam social media untuk menggerakkan supaya datang pilihan raya yang akan datang, kami sudah bersedia dengan dengan platform bila pilihan raya, bila dia kembali. So sebenarnya tuan-tuan, cerita dia kembali ni dah ada. Jadi kenapa dia pergi sebelum ini? Okay. Kita kena faham tuan-tuan, Rafizi ni bukan makan duit politik. Dia bukan cari makan dengan politik. Jadi dia ada kerja hakiki bisnes dia. Jadi sepanjang 2 tahun ni dia kena kukuhkan dulu keuangan. Setelah 2014 sampailah 2018 dia dah put 100%, lebih 100% lah. Kalau apa orang kata macam macam tebu tu dah diperah lagi lah sehingga habis segala-galanya. Jadi bagi saya fair lah kalau dia nak kena usaha kembalikan hidup dia dahulu, fokus dengan bisnes dia. So bila dia fokus bisnes, saya cakap dalam live saya dulu, saya datang, saya take over sementara tempat Rafizi. Ada yang kata saya ni Rafizi kedua. No. Saya kalau Rafizi ni saya tuan-tuan. Rafizi tu macam bumbung ke atas bangunan ni lah. Terlalu jauh beza kita orang berdua ni. Walaupun umur kami sama, tetapi pengalaman dia, penglibatan dia, usaha dia, kami terlalu jauh. Dan juga masa dan effort yang dia buat, kami ni terlalu jauh. Tapi saya ada dekat situ, sekurang-kurangnya saya boleh mengisi lakuna kekosongan yang ada ditinggalkan oleh Rafizi sementara. Walaupun saya tak kata saya seorang, ada ramai yang buat. Tapi pada masa itu, Alhamdulillah saya punya live yang pick up lah. Sampai sekarang live saya pick up. So, saya teruskan. Cuma kita tak ada tarikh definitif bila Rafizi akan kembali. Cuma kita tahu secara umumnya bila Rafizi akan kembali lah. Tarikh definitif tak ada. Dan beberapa hari sebelum Rafizi kembali tu, kita dah dengar berita tersebut. Dan kita gembira berita tersebut dan sebagainya. Jadi kita kata, tak apa. So, poinnya adalah bila Rafizi kembali, dia bukan kembali dalam keadaan dia kosong. Dia bukan kembali dalam keadaan tak ada apa. Dia kembali dalam keadaan dia tinggalkan kekosongan yang kosong. Tak. Sebenarnya kamilah yang membawa usaha-usaha ini, teman-teman. Kamilah yang meneruskan usaha ini. Dan ada gerakan yang kami buat secara tak nampaknya, secara underground yang kami buat ni, kami telah gerakkan sepanjang 2 tahun Rafizi tak ada. Dan apa yang berlaku di Johor dan Melaka itu adalah sesuatu yang kita ketahui. Di Sarawak pun, tuan-tuan ingat, saya ni boleh meramal masa depan ke? Macam mana saya boleh tahu keputusan di negeri Johor, Sarawak, Melaka tu kan? Macam mana kita boleh tahu? Sebab sebenarnya di behind the scene tu kita ada sebenarnya kajian-kajian yang kita lakukan. Cuma pada masa itu kita tak nak interfere banyak sangat. So saya berada di luar. Walaupun saya berada di luar, kesan tu tetap ada, tuan-tuan. Kesan tu tetap ada. Desakan, ugutan, police report. Even orang parti kita sendiri, MPN Sarawak buat police report terhadap saya, tuan-tuan. Dan saya tahu dalam MPN Sarawak tu siapa yang buat police report tu. Police report tu ada dengan saya. Setiap nama pengadu tu saya ada. Cuma saya tak nak cakap lah dekat live ini kan. Dia dah tua, umur pun dah 70 lebih. Tak apalah, saya maafkan dia lah kan. Dan pada waktu itu Larry masuk, kita halang, kita tak setuju. Sebenarnya kita ni, saya diambil tindakan. Saya punya kes disiplin saya pun ada 4. Bila saya masuk ke dalam lock up pun, pada masa itu pun ada ramai di kalangan pemimpin-pemimpin yang throw me under the bus. Antaranya, saya tak nak sebutlah, tapi ada ramai di antara pemimpin yang throw me under the bus. Dalam mesyuarat pun mereka menghina saya, mereka mengutuk saya, tindakan saya dan sebagainya. Kemudian saya terfikir, kan, kalau parti ini meninggalkan saya, patutkah saya tinggalkan parti ini? Kemudian saya terfikir balik, saya ni bekerja untuk parti ke saya bekerja untuk kos? Saya bekerja untuk individu dalam parti ke saya bekerja untuk tujuan matlamat? Dan saya fikir matlamat tu dalam lock up tu, saya terfikir lah, sebenarnya matlamat tu yang saya kejar, yang saya nak aimkan, matlamat yang di layout oleh Rafizi tu, oleh Anwar Ibrahim. Matlamat kita untuk memperbaiki negara kita. Tuan-tuan, kalau saya ada option kalau sekiranya kita nak pindah luar negara. 2-3 orang kawan saya dah pindah ke UK. Ada minggu lepas ada kawan saya dah tukar warga negara pun di UK. Dia kata, "Isalah, come here dah, datang sini."
Australia kita ada yang dekat Jerman. Dia come here lah, it's greener, faster here, dia kata. Tapi saya kata satu benda yang saya tak suka dengan negara luar ni, sejuk tuan-tuan. Saya tak suka sejuk kan. Saya duduk UK almost 10 years, saya tak nak dah give up dah. Dan saya lebih suka negara panas, saya lebih suka cuaca panas macam ni. Dan biarlah saya berkubur dekat negara saya, berkorban apa orang kata, jiwa raga di dalam negara saya sendiri. Tak apalah. Teruk pun teruk, makan pasir pun makan pasir lah. Paling kurang pun kalau tak ada makanan, kita tanamlah apa yang kita boleh tanam. But at least this is our country kan. But point, balik pada cerita saya tadi. So akhirnya all this happen. Ada yang kata Rafizi telah bercuti, Rafizi telah hilang. Tak ada tuan-tuan, Rafizi tak hilang. Ni semua yang tuan-tuan tengok ni, apa yang saya buat hari-hari ni semua hasil daripada Rafizi buat. Malam ni saya cakap Rafizi tak bercuti tuan-tuan. Ni Rafizi buat. Dia tak suruh saya bagi surat pelantikan, bayar gaji bulan-bulan, tak ada. Dia initiate, saya buat. Cuma saya ni jenis orang yang berpegang kepada kata-kata. Kalau saya buat, saya akan pastikan jadi, dan saya akan pastikan benda itu akan selesai. Dan saya pastikan bahawa saya pegang sementara Rafizi nak datang kembali. So saya dah pegang sementara Rafizi nak datang kembali. Saya pegang pada kata-kata saya pegang pada janji saya. Susah senang biar saya buat. Betul, tak, Rafizi tak bayar saya satu sen, ni semua equipment ni semua duit saya sendiri. Tak perlu Rafizi dan juga tim dia bagi saya. Sebab bagi saya dia bukan masalah Rafizi, bukan batang tubuh Rafizi tu. Bukan saya taksub dengan Rafizi, saya tak taksub dengan dia. Tapi saya taksub dengan perjuangan dia. Saya taksub dengan reform yang dia nak buat. Saya taksub dengan tujuan yang dia nak pergi. Itu saya taksub. Kan? Siapa saja yang bawa, saya akan taksub dengan orang itu. Bukan sebab dia, tetapi perjuangan dia. Dan saya nampak itu yang saya nampak. Dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan teruskan. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan teruskan usaha ini. Ada ke, tak ada ke, kita teruskan perjuangan. So bila Rafizi tak ada itu, saya nampak tak ada orang yang boleh bawa usaha ini untuk nak teruskan. Sementara, jangan hilang signal teruslah. So saya bawa. Saya bawa. So sekarang bila Rafizi dah kembali dengan tim Ayuh Malaysia, pergilah ayuhmalaysia.org, kan, join Ayuh Malaysia, ayuhmalaysia.org, join, sumbang dan join, kan. InsyaAllah dalam usaha ini kita akan membawa kemenangan dalam PRU ke-16 yang akan datang. Bukan 15 tuan-tuan, PRU ke-16. Percayalah, menang atau kalah Rafizi ni, dia bukan usaha pengakhiran. Kalau dia menang, kita akan 2 langkah, mungkin 5 langkah, mungkin 10 langkah ke hadapan dalam usaha Ayuh Malaysia kita. Tapi kalau tak menang sekalipun, kita dah bermula sejak daripada hari itu dilancarkan sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita nak rasa putus asa dalam usaha dan perjuangan kita. Cuma saya boleh kata, tiba masa untuk saya pass baton. Kan? Saya pass baton kepada orang yang deserve the baton. Kan? Orang yang deserve the baton. Dan saya pula kembali ke kerja hakiki. Saya pun nak cari makan juga tuan-tuan. Tak ada orang nak bagi kita. Kan, buat kerja ni, bak kata kawan saya, kau buat tu teruk macam ni, tengok apa yang kau dah kena. Tak apalah. So, menjawab soalan, adakah ini live saya yang terakhir? Kalau tuan-tuan tak nampak saya live, ada live lagi, maka inilah live saya terakhir. Kalau tuan-tuan nampak saya ada live lagi, maka adalah live saya. Jadi tak menjawab soalan ni. Jadi wallahualam, niat nak berhenti tu lama dah sebenarnya, penat tuan-tuan. Penat. Tetapi bila mengenang, kadang-kadang tak malam kan saya bangun. Nak buat live, nak start tadi nak buat start live, nak live tak. Penat tuan-tuan. Bukan kata, ya alah, kau duduk depan cakap, apa yang penat ni? Cuba buat. Cuba buat. Penat tak penat? Cuba buat. Baru kita tahu susah tak susah buat live. Sekali tak apa tuan-tuan. Dia cakap ni berapa? 42 minit ni dia cakap. Sekali tak apa. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam for the past 2-3 years. 3 tahun. Bila Rafizi kembali hari itu, memang saya sangat gembira. Dan esok adalah keputusan yang sebenar. So, bila keputusan PKR, keputusannya adalah esok. Saya akan umumkan keputusan itu dalam live. Bukanlah live, dalam Facebook. Dan dengan keputusan itu akan menentukan hal tuju PRU ke-15 dan juga hal tuju parti kita, sama ada boleh
menang PRU. Kita takkan boleh menang PRU 15. Okay, ni pegang kata saya. PRU 15 ni Pakatan Harapan takkan boleh menang. Pegang kata saya. Kalau menang juga kalau menang alhamdulillah lah. Kita takkan boleh menang. Okay. Tapi kalau revisi timbalan, PRU 16, Federal, PRU 17, Sarawak. Tapi kalau revisi tak timbalan, agak sukar lah jalan tu. Tetapi the path is still there. The path is still there. Jalan itu ada. So, saya galakkan, bukan saya galakkan. Saya nak tuan-tuan, terutama grup-grup saya dalam grup Rafizi Ramli, tim Rafizi Ramli. Terima kasih saya ucapkan. Menonton tak menonton tu cerita lain lah. Grup saya Bina Negara yang ada dalam Bina Negara, terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan saya selama ini. So lepas ni kita akan bubarkan grup-grup ini dan kita akan kembali seperti biasa dan joinlah grup-grup Rafizi yang ada. InsyaAllah grup-grup ini akan membawa kita ini dan saya akan kembali ke saf belakang bersama dengan anda tuan-tuan dan puan-puan untuk mendepani politik kita sebagai ahli-ahli yang biasa. Okay, kita tunggu esok.